Okey, baik, kita berjaya dapatkan kembali Encik Wan di talian dalam klinik cukai bersama-sama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Encik Wan Masri, Wan Muhammad Zin, Pegawai Perhubungan Awam LHDNM, Cawangan Kuala Lumpur Bandar Taraf Mas Tautin. Okey, ada sedikit glitch teknikal tadi, Encik Wan. Ya, betul. Okey, baik. Tadi kita dah cerita tentang taraf Mastautin itu sendiri. Sejauh mana Mhm. penting ni untuk kita tentukan taraf Mastautin dalam pengenaan cukai, Encik Wan? Okey. Uh, Sangat penting ya untuk menentukan taraf mastautin seseorang individu ataupun bayar cukai, kerana kita kena tahu adalah kod pengenaan cukai seseorang adalah bergantung kepada taraf mastautin individu tersebut. Tapi sebelum kita nak tentukan taraf mastautin seseorang individu tu, perkara yang perlu kita juga ambil perhatian adalah daripada mana sumber pendapatan itu dia perolehi. Maksudnya daripada adakah pendapatan itu diperolehi di Malaysia ataupun pendapatan itu diperolehi dari luar Malaysia. Sebab untuk makluman semua, bermula tahun 2004, pendapatan yang diterima di Malaysia dari luar Malaysia adalah dikecualikan daripada cukai. So maksudnya hanya pendapatan yang diperolehi di Malaysia yang akan dikenakan cukai lah. Pendapatan dari luar Malaysia tidak akan dikenakan cukai. Dan ini termasuk sekiranya pendapatan dari luar Malaysia itu dibawa masuk ke Malaysia. Ia juga merupakan pendapatan yang tidak dikenakan cukai, Cik Amar. Dan dekat sini kita nak kena pastikan, tak kira sama ada individu itu mastautin ataupun tidak, cukai pendapatan hanya dikenakan kepada pendapatan yang diperolehi di Malaysia sahaja. Selepas kita tentukan dia punya sumber ataupun punca pendapatan dia tu, baru kita tengok kelayakan seseorang individu itu sebagai mastautin ataupun tidak, untuk kita tentukan kadar cukai yang kena dibayar oleh individu tersebut lah. Okey, terdapat perbezaan ke Cik Wan, antara layanan cukai ke atas individu bermastautin dengan yang tidak bermastautin ini sendiri? Okey. Memang terdapat perbezaan yang nyata lah. Sebab tu kalau boleh semua orang pun nakkan taraf mastautin ni. Okey, yang perbezaan yang paling ketara ialah dari segi kadar cukai. Okey, seperti yang kita tahu, macam Cik Amar, Cik Amar dan saya adalah pemastautin di Malaysia. Dan kita tahu yang pemastautin adalah kadar cukainya adalah mengikut kadar staggered yang telah ditetapkan, iaitu daripada 0% hingga 28%. Okey. Cukai kena dibayar ni, kita kena tahu yang cukai kena dibayar akan dikira selepas kita tentukan pendapatan bercukai dia. Okey, pendapatan bercukai adalah pendapatan yang kita ambil setelah kita tolak pelepasan-pelepasan yang dibenarkan. Dan daripada jumlah pendapatan bercukai tersebut, baru kita kira cukai kena dibayar dia. Dan berbeza dengan individu yang tak mastautin ni, Cik Amar, pengiraan cukai adalah pada kadar 28% daripada jumlah pendapatan dia. Tak ada tolak-tolak apa-apa dah. Okey. Terus 28%. Kita ambil terus daripada pendapatan kasar dia. Tetapi bermula tahun 2020 ni, kadar cukai ada naik lagi sikit sebanyak 30%. Okey. Dan yang kedua, seperti yang saya maklumkan tadi, adalah berkenaan dengan kelayakan untuk tuntutan perlepasan. Pemastautin memang layaklah untuk tolakan-tolakan macam tolakan individu dia 9,000 tu, dan tolakan-tolakan pelepasan yang lain, buku, gaya hidup dan sebagainya kan. Tetapi individu yang tidak bermastautin memang tidak layak. Okey. Dan yang seterusnya adalah berkenaan dengan rebate. Pemastautin layak menuntut rebate individu dan pasangan sekiranya yang saya beritahu tadi pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. Tetapi individu tidak mastautin tak layak lah. Macam tu. Okey. Bagaimana taraf seseorang individu yang merupakan seorang mastautin ini ditentukan, Cik Wan? Okey. Untuk kita senang faham, taraf mastautin individu bagi satu-satu tahun taksiran itu ditentukan dengan merujuk kepada kehadiran fizikal individu itu di Malaysia. Maksudnya, keberadaan dia di Malaysia. Dia berada di Malaysia dan bukannya taraf mastautin ni dikira berdasarkan kerakyatan ataupun keluarga negaraan dia. Maksudnya kalau seseorang itu tinggal secara tetap, memang tak ada isu lah untuk kita tentukan taraf mastautin dia. Sebab secara asasnya jika seseorang individu itu berada di Malaysia,
182 hari atau lebih, kita kira dia sebagai pemastautin dah. Okay, tak kira lah warga negara apa pun. Dia berada kat Malaysia 182 hari, kita terus anggap dia sebagai pemastautin. Okey, yang keberadaan di Malaysia ni pula, okey, kita tengok, kita menganggap kehadiran dia adalah 1 hari penuh. Walaupun dia berada di Malaysia untuk separuh hari ataupun beberapa jam je. Kalau dia masuk Malaysia, kita tengok ni berdasarkan dia punya pasport stamp lah. Immigration punya stamp dekat pasport dia. So walaupun dia datang pukul 11, dia tiba di Malaysia pukul 11 malam pun, kita kira sebagai 1 hari. Dan ada juga keadaan tertentu, kehadiran fizikal ataupun keberadaan bagi tahun-tahun asas sebelum ataupun selepas tahun asas ni, perlu juga diambil kira dalam penentuan taraf mastautin individu tersebut. Okey, untuk taraf mastautin individu yang ini kita pakai peruntukan Seksyen 7 Akta Cukai Pendapatan 1967. Okey. Baik, tadi Cik Wan ada sebut tentang berkenaan kehadiran fizikal individu di Malaysia. Apa maksudnya itu, Cik Wan? Okey. Kehadiran fizikal di Malaysia adalah tempoh seseorang individu itu berada di Malaysia. Maksudnya secara fizikal dia memang tinggal dekat Malaysia. Sebenarnya terdapat 4 keadaan atau situasi di bawah Seksyen 7 Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk kita tentukan seseorang individu itu layak sebagai pemastautin di Malaysia ataupun tidak. Okey, jika individu itu jatuh ataupun tidak jatuh di dalam mana-mana salah satu daripada 4 keadaan ataupun situasi tersebut, maka individu itu bukan pemastautin untuk tahun taksiran berkenaan lah. Okey, 4 kategori itu adalah di bawah perenggan 71A, 71B, 71C dan 71T Akta Cukai Pendapatan 1967. Tapi kat sini Cik Amal saya tak akan menerangkan dengan panjang lebar berkenaan dengan peruntukan akta ini sebab ianya sangat teknikal lah dan memerlukan contoh-contoh dan penerangan yang detail. Ya. Pendengar semua boleh merujuk kepada Ketetapan Umum Bilangan 11 2017. Tapi saya ulang, Ketetapan Umum Bilangan 11 2017 di laman web Lembaga Hasil di www.hasil.gov.my. Di bawah bahagian perundangan dia boleh tengok dekat website tu. Tajuknya adalah Taraf Mastautin Individu dan dia boleh baca kat situ lah. Tetapi Cik Amal secara ringkasnya, seseorang itu dianggap sebagai pemastautin jika dia berada di Malaysia untuk tempoh ataupun tempoh-tempoh. Dia tak semestinya accumulated. Dia tak semestinya berterusan. Dia mungkin accumulated sahaja berjumlah 182 hari ataupun lebih. Yang ni adalah mengikut Seksyen 71A lah. Sebab kan sebenarnya kalau boleh memang kita nak bagi taraf mastautin ni kepada pembayar cukai. Pembayar cukai ni pun memang nak taraf mastautin ni sebab kita tahu macam tadilah perbezaan kadar cukai, pelepasan dan sebagainya. Sebab itulah adanya peruntukan untuk kalau dia tak layak untuk 71A, dia tak layak, dia tak cukup 182 hari, kita ada peruntukan perenggan 71B, 71C, 71D yang mana sekiranya dia tak layak tu kita tengok perenggan-perenggan ni untuk menentukan ataupun memberikan taraf mastautin kepada pembayar cukai tersebut. Okey. Baik. Cik Wan, seperti yang diterangkan tadi, keberadaan di Malaysia ni sangat penting dalam kita tentukan taraf mastautin seorang individu, Cik Wan. Ada apa-apa kelonggaran yang diberikan tak dalam menentukan keberadaan Malaysia beliau di Malaysia, Cik Wan? Okey, memang ada. Memang ada kelonggaran yang diberikan kepada pembayar cukai melalui konsep ketiadaan sementara. Ketiadaan sementara? Ketiadaan sementara maksudnya dia sebenarnya tak ada tapi kita anggap sahaja dia ada. Ada beberapa keadaan lah sekiranya ketiadaan sementara adalah disebabkan oleh sebab-sebab yang kita benarkan. Kita masih mengira ketiadaan sementara ini seolah-olah seorang itu masih berada di Malaysia pun. Okey, antara keadaan-keadaannya ialah jika seseorang itu menghadiri persidangan ke, seminar ke ataupun belajar di luar negara tetapi ianya bersangkutan ya, dengan kerja ataupun perkhidmatan dia di Malaysia. Okey. Yang kedua, ketiadaan disebabkan kesihatan individu ataupun ahli keluarga yang terdekat lah. Ahli keluarga terdekat ni kita tahu ibu bapa, pasangan dan juga anak. Dan yang ketiga,
ketiadaannya itu adalah disebabkan oleh lawatan sosial dia balik kampung, Cik Amar. Dia balik kampung ataupun balik negara dia lah. Okey, tidak melebihi 14 hari. So dia keadaan-keadaan tu kita anggap sebagai ketiadaan sementara. Okey, maksudnya balik kampung lah sekejap ya tak? Balik negeri dia balik lah. negeri lah kejap. Okey. Macam mana pula dengan status pemastautin bagi sesebuah syarikat, Cik Wan? Untuk syarikat ni kita lebih mudah sikit menentukan taraf mastautin dia. Syarikat akan dianggap sebagai pemastautin sekiranya dalam satu tahun asas tu pengurusan dan kawalan syarikat ataupun perniagaan dia dilakukan di Malaysia. Kawalan ataupun pengurusan di Malaysia je kita anggap dia sebagai pemastautin untuk tahun taksiran berkenaan. Okey. Oh, okey. Ini deep pula dia punya kupasan itu. Betul. Okey. Jadi maksudnya untuk seseorang warga asing yang datang ke Malaysia buka syarikat, dia adalah dia punya syarat-syarat yang tertentu untuk mereka dilayakkan menjadi pemastautin ni. Betul, Cik Amar. Okey, macam individu, kalau individu dia berbeza dengan syarikat. Individu kita kena tengok keberadaan dia. Physically dia berada di Malaysia. Kalau syarikat, kalau pengurusan dan kawalan syarikat tu di Malaysia, kita akan menganggap syarikat itu adalah pemastautin di Malaysia. Okey. Macam mana pula dengan warga asing yang berada di bekerja di rumah lah, di negara asal mereka, tapi syarikat tu syarikat di Malaysia, Cik Wan? Okey. Kita tengok dia derive income daripada mana tadi, Cik Amar? Dari Malaysia lah. Kalau dari Malaysia, itu adalah pendapatan dikira sebagai pendapatan bercukai. Macam kita cakap tadi, macam ketiadaan tu disebabkan oleh dia bekerja, dia melakukan tugas dia yang sepatutnya ataupun dia punya pekerjaan dia dekat Malaysia ni, dia dikira sebagai ketiadaan sementara lah. Contoh macam COVID-19 ni, dia tak boleh balik ke Malaysia. So dia berada dekat sana. So kita kira sebagai ketiadaan sementara. Sebab dia bekerja untuk dia punya pekerjaan di Malaysia tu. Okey. Baik, selalunya Cik Wan, dalam Cik Wan mengendalikan kes-kes sebeginilah bagi topik kita hari ini, taraf mastautin ni, selalunya persoalannya macam mana diajukan oleh pelanggan? Okey. Dia cuma biasanya kalau soalan-soalan tu kita dapat, kita terima adalah dia nak menentukan dia ni layak untuk taraf mastautin ataupun tidak. Macam tu. So untuk kita mengetahui seseorang itu layak atau tidak taraf mastautin dia, kita kena tengok dokumen-dokumen dia. Kita kena tengok kelayakan dari segi dia punya in and out punya dokumen. Orang yang keluar masuk dia ke Malaysia. Dia boleh ditentukan daripada pasport dia punya stamp lah, yang immigration punya stamp tu. Kita tengok daripada dokumen-dokumen, kalau dia layak dan kita benarkan dia sebagai pemastautin untuk tahun taksiran berkenaan. Yang dia nak tahu memang dia layak ataupun tidak taraf mastautin. Jadi kalau dia layak untuk menjadi seorang untuk taraf mastautin tu tadi, keistimewaan dia seperti rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, ataupun sedikit berbeza? Dia sama. Dia macam kita cakap tadi, kalau dia dah dikira sebagai pemastautin, dia akan menikmati seperti mana orang kita lah, maksudnya warga negara. Pemastautin lah. Warga negara pun sekali lagi saya nak nak bagi tahu yang seseorang individu tu walaupun dia warga negara, tidak semestinya dia pemastautin. Macam tu. Dia tidak semestinya pemastautin kalau warga negara. Dia tengok juga keberadaan dia di Malaysia tu. Kehadiran fizikal dia di Malaysia, baru kita anggap dia sebagai pemastautin. Kalau seorang warga negara Malaysia, dia duduk di Malaysia, dia bekerja dari Malaysia untuk sebuah syarikat antarabangsa di luar negara, macam mana, Cik Wan? Kita tengok daripada mana dia derive income dia tu. Dia perolehi income dia tu daripada mana. Macam tu. Kalau dia derive income tu daripada Malaysia, macam saya explain tadi, kalau income tu dia terima sumbernya daripada dua negara, dia adalah pendapatan yang tidak dikenakan cukai. Macam Cik Amar tanya tadi, sekiranya seseorang individu itu dia warga negara asing, adakah dia layak ataupun sama je dengan kita punya pengiraan cukai kita, sama sekiranya dia sudah layak untuk dikira sebagai pemastautin lah dari segi percukaian. Sama sahaja. Dia dapat pelepasan, dia layak untuk
rebate. Kalau dia layak di bawah 35,000 rebate individu tu, dia memang layak. Okey. Sama juga. Baik. Dan juga Cik Wan, dalam tempoh PKPB ni, sekiranya pelanggan-pelanggan ingin mengajukan sebarang masalah kepada LSDNM ni, mereka perlu ke kaunter di cawangan-cawangan tertentu ataupun semuanya melalui dalam talian sekarang? Okey. Untuk makluman semua, sekarang kita dah kembali beroperasi, Cik Amar. Okey. Okay, kaunter khidmat pelanggan kita pun kembali beroperasi. Sekiranya ada isu-isu berkaitan dengan percakaian tuan-puan dan perempuan, sekiranya memerlukan untuk pergi ke kaunter, kita boleh pergi ke kaunter. Kalau tidaklah sangat perlu untuk ke kaunter, boleh sahaja menghubungi kita punya hasil care line ataupun menghantar email pertanyaan ataupun permohonan tuan-tuan dan perempuan kepada email address ataupun alamat email CCO, Customer Care Officer di cawangan masing-masing. Kita akan memberi jawapan ataupun proses tu macam biasalah. Kita akan buat proses dan hantar kepada unit-unit yang berkenaan untuk tindakan mereka. So, kalau boleh, kita pun dalam keadaan sekarang ni, kita pun tak nak keluar, kan? Tak nak pergi ke kaunter-kaunter, tak nak berjumpa dengan orang ramai. Tetapi untuk kes-kes yang memerlukan seseorang itu pergi ke kaunter, kita memang buka kaunter, Cik Amar. Okey. Kita sudah kembali beroperasi lah, boleh dikatakan, secara keseluruhan. Macam mana dengan penangguhan tarikh yang diberikan sewaktu PKP baru-baru ini, sewaktu cawangan tak dibenarkan dibuka, kan kita ada lanjutan tarikh, kan? Okey, ada lanjutan. Disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan hari itu, tarikh akhir untuk penghantaran borang sepatutnya kita hantar by 30 hari bulan April, tetapi biasanya kita akan postpone extend untuk penghantaran melalui e-filing, kita extend sehingga 15 hari bulan Mei. Tetapi disebabkan oleh PKP hari itu, kita maklumkan kepada pembayar cukai bahawa submission untuk borang BE bagi individu yang mempunyai pendapatan penggajian akan ditunda ataupun ditangguhkan sehingga 30 hari bulan Jun 2020. Okey. So kita akan extend masa selama 2 bulan. Instead of 15 hari, kita extend 2 bulan. Begitu juga dengan submission borang B bagi individu yang mempunyai pendapatan pendapatan perniagaan. Tarikh akhir untuk penghantaran borang adalah sehingga 30 hari bulan Ogos 2020 nanti. So ada masa lagi lah. Sebab tu untuk semua pendengar, saya memandangkan kita ada masa lagi dekat rumah sekarang ni. So saya menyarankan untuk, kalau yang dah hantar tu tak apalah, kan, yang dah hantar borang mungkin dah ramai yang mendapat dia orang punya bayaran balik. Alhamdulillah dah dapat bayaran balik, sebab kita pun tahu sekarang ni dalam keadaan PKP ni ada ramai yang memerlukan sumber keuangan. So bayaran balik daripada LSDN mungkin boleh digunakan dalam keadaan sekarang lah. So siapa yang belum hantar lagi borang cukai mereka, inilah masanya untuk kita tengok dengan lebih teliti. Maksudnya kita ada masa lebih, jangan rushing hantar borang BE itu. Kita tengok dengan teliti, kita sediakan dokumen-dokumen sebagai rujukan kita untuk pelepasan-pelepasan resit-resit dan simpan resit-resit itu semua. Jangan ada kesilapan semasa penghantaran borang. Walaupun kita bagi tahu dekat pembayar cukai, kalau ada kesilapan tak ada masalah. Ada kesilapan boleh rujuk kepada cawangan masing-masing untuk pindaan. Dan juga ada kes-kes yang melibatkan taksiran tambahan, kita boleh buat bukan taksiran tambahan, taksiran kurangan boleh buat melalui pindaan melalui e-filing. Taksiran kurangan, taksiran tambahan kita buat secara manual sahaja di kaunter, ataupun boleh email kepada email address PRO ataupun CCO cawangan berkenaan lah. Macam tu. Jadi maksudnya walaupun pejabat dibuka lebih awal daripada yang difikirkan, tapi pelanjutan tarikh itu masih lagi berjalan lah. Jadi jangan risau, selesaikan cepat-cepat. Lagi cepat kita laporkan kita punya pendapatan, lagi senang urusan semua orang. Begitu Cik Wan? Betul Cik Amar. Baik, pesanan. Walaupun ada extension sehingga 2 bulan, tapi kalau kita hantar awal pun tak ada masalah. Kan? Lagi hantar bagus. Awal lagi bagus. Hantar awal. Baik, pesanan kepada semua pendengar lah Cik Wan, untuk mereka yang masih lagi belum, waktu nak buat itu hari, tiba-tiba PKP pula dia kata alasannya. Macam mana? Okey, macam PKP tadi, sekarang saya dah maklumkan kita kembali beroperasi. Kita boleh, cuma kaunter tidak buka untuk e-filing Cik Amar.
kaunter tidak buka untuk e-filing. So boleh je buat e-filing tu dekat rumah macam biasa. Kalau ada pertanyaan boleh hubungi kami, boleh buat pertanyaan tu melalui email atau telefon kepada kita punya hasil care line di talian 0389111000 ataupun boleh layari portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di www.hasil.gov.my. Sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun apa-apa permasalahan berkenaan dengan percukaian tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada semua pembayar cukai di luar sana supaya memastikan anda melaksanakan tanggungjawab dengan sewajarnya lah, dan melaporkan ataupun membayar cukai pendapatan menggunakan e-filing, sebab kita tahu e-filing adalah lebih mudah, lebih tepat dan lebih selamat. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Wan Masri Wan Muhammad Zain, Pegawai Perhubungan Awam, Cawangan Kuala Lumpur Bandar, untuk topik pagi ini, taraf Mas Tautin. Selamat meneruskan puasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih Encik Amal. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya juga in advance ya. Baik, in advance. Terima kasih. Jangan balik kapur dah. Tak boleh. Okey, baik. Terima kasih. Bye. Kita kembali selepas ini dan teruskan mendengar bernama radio stesen berita bisnes anda.